lebih banyak senggup daripada tengok kitab. Tapi nilai ilmu tuan-tuan, itu yang kita nak dapatkan. Itu biasa dia, ya. Kadang-kadang bukan setakat pendakwah dai tak ada masalah, ya. Dai ni insya-Allah, cuma dia kena berhati-hati supaya dia tidak terbabas, ya, tidak terlanjur kepada bidang-bidang yang dia tak kuasai. Tak ada masalah kata ana la adri. Ya, dalam rancangan reality TV orang tanya soalan. Menurut jumhur ulama, ya, pandangannya gini. Lepas tu juri kata, kamu petik mana jumhur ulama ni? Ini salah terus ni. Bukan main kata jumhur ulama. Apa salahnya kata ana la adri? Saya tak tahu. Saya tidak tahu. Itu tanda merendah diri. Saya tak tahu tu pun sebahagian daripada ilmu. Apa ilmunya? Dia berilmu kerana dia kata saya tidak tahu yang saya tidak tahu tentang ilmu tu. Ini kata orang berilmu. Tapi kalau kata daripada minggu pertama sampai minggu 10 saya tak tahu. Kena tenang awal lah tuan. Kena reject awal kan. Ya? Itu saya tak menafikan tuan. Ya? Kalau kata bukannya tak ada pencetus ummah yang baik-baik kan. PU Akram Ikrami, di pekan kita ada Ustaz Tamizi kan. Masya Allah, ini orang yang hebat, bukan sekadar pendakwah tapi ada kepakaran dalam bidang-bidang dia. Tapi yang kita risau kan, semenjak setahun 2-3 tahun ni banyak berlaku kesalahan, fitnah, ya, daripada orang-orang yang bergelar ustaz selebriti ni kan. Ustaz bercerai, ya. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Ini benda-benda yang kita tak berapa sedap dengar kan. Akhirnya mencemarkan imej-imej orang-orang yang mengajar agama ni. Padahal ramai tu ustaz yang bagus. Ya? Tapi biasalah berita, dia tak cari orang yang bagus-bagus ni. Dia cari yang kontroversi. Pula tu ustaz pula, orang yang mengajar agama. Itu dah ada nilai berita kan. Ustaz yang bagus-bagus yang mengajar di masjid, buat kerja kebajikan ke apa semua, dia tak layan sangat. Tapi yang ni yang ramai tuan-tuan, ya, yang ikhlas mengajar, yang pakar dalam bidang masing-masing. Baik. Itu bahaya dia, ya. Belum lagi yang selebriti yang berhijrah. Ini sakit juga tuan kan. Ya. Kalau kata dia datang dekat masjid ni, dia cerita macam mana proses pengalaman dia berhijrah, tak ada masalah. Tapi lepas tu bila ceramah petik ayat Quran, petik hadis Nabi, kemudian terjemahan dia salah, lari terus daripada terjemahan yang asal. Ini berat tuan-tuan. Ini salah, ya. Tak kena dari segi orang yang nak mengaji ilmu agama. Jadi ini ulama yang tidak mengikuti syarak, ya. Ini orang yang bahaya. Kenapa orang boleh ikut orang macam ini tuan? Kenapa kita mudah ikut dengan dia? Kerana wajah dia nampak macam soleh, kan? Kerana perwatakan dia nampak macam baik. Sedangkan tidak semua yang baik tu boleh untuk membimbing, ya? Bukan semua yang baik boleh membimbing kita. Sebab tu dalam Islam ada istilah yang disebut salih dan muslih. Salih ni orang yang baik. Siapa-siapa pun boleh jadi baik, ya? Dia nak beribadah, nak berzikir, nak berpuasa, nak solat, pergi haji banyak kali pun, ini kita boleh buat. Tapi yang muslih ni, ini belum tentu kita boleh capai tahap muslih. Muslih ni alim ulama tuan, yang nak memperbaiki masyarakat, yang nak islah masyarakat, yang nak betulkan masyarakat. Ini orang yang pakar, ya, ahli ilmu saja yang berkelayakan untuk nak jadi muslih, ya, orang yang nak membetulkan masyarakat. Baik, masuk semula dalam kitab tadi, dalam syair tadi, huma fitnatun fil alamina azimatun. Kedua-duanya merupakan fitnah besar di dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Dan bagi orang yang berpegang kepada mereka dalam hal keagamaannya. Tuan-tuan, dua kelompok ni berat, ya? Dua kelompok ni berat. Kenapa? Kerana kedua-duanya fitnah. Orang akan mudah terikut dengan dua kelompok ni. Apa dia? Alim yang fasik dan orang jahil yang menjadi alim. Alim yang fasik, bila mana orang tengok, uish, ini alim ni, ya, takkan dia nak buat benda tak betul. Walaupun memang dia buat benda tak betul pun, walaupun memang dia menyalahi syarak, kata ini alim ni, ya, takkan tak boleh ikut dia. Takkan dia buat benda bersalahan dengan syarak. Maka ramai orang ikut buat perkara fasik tuan-tuan. Kenapa? Kerana mengikut alim yang fasik, ya. Manakala orang yang jahil pula tadi, abid tadi yang nampak macam soleh, ini pun orang kata, orang ikut dia juga. Dia kata ini orang soleh pun. Tak, orang soleh ni
takkan kita tak boleh nak ikut dia. Walaupun dia buat benda tak betul. Saya pernah cerita dalam kuliah-kuliah yang lepas, tak? Ada seorang soleh, seorang abid. Ini seorang abid, ahli ibadah. Tidak ada ilmu, tidak ada ilmu, tidak kahwin, tapi bela khimar. Apa dia khimar? Keldai, bela keldai. Satu hari orang tanya kat dia, tuan tak kahwin, kenapa tak kahwin? Dia kata, nak kahwin buat apa? Saya dah ada keldai saya. La ilaha illallah. Rupa-rupanya duk setubuh dengan kedai tu tiap-tiap hari. Datang nafsu je, cari kedai tu. Orang pun terperanjat, ya Rab, Tuan Syekh, kamu tak tahu ke haram mendatangi binatang? Lah, haram ke? Nangis dia tuan. Baru dia tahu rupanya dia tidak tahu. Dia ingat boleh kot. Nah, daripada mendekati wanita, lebih baik saya mendatangi khimar. La ilaha illallah. Ini tengok bahaya tuan-tuan. Orang yang tidak ada ilmu, tapi kononnya nak beribadah kepada Allah, kan? Kononnya nak mengasing diri daripada manusia, tak nak belajar, tak nak menuntut ilmu, nak beribadah saja konon-konon, tapi tak ada ilmu, tak ada ilmu. Akhirnya buat benda-benda yang jahil, benda-benda yang menyalahi syarak. Tuan-tuan, alim ataupun faqih ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada abid yang solat 1000 rakaat satu malam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faqih dalam bab solat, dalam bab tahara, dalam bab apa lagi, dalam bab zakat, dalam bab fardu ain, tuan-tuan tidur dalam masjid, dengkur yang keluar daripada mulut tuan-tuan itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang ambil yang tengah solat sebelah kita tu, yang solatnya beribu-ribu rakaat, beratus-ratus rakaat, kan? Saya pernah cerita dulu, seorang ulama Yaman, dia ni diberi kasyaf oleh Allah, tengok ada syaitan ni duduk je dekat luar masjid tu. Tanya syaitan, kenapa kamu tak masuk dalam masjid? Kan dalam tu ada orang tengah beribadah, dalam tu ada orang baca Quran, dalam tu ada orang zikir. Saya tak masuk dalam masjid ni bukan sebab saya takut dengan orang beribadah tu. Saya takut dengan ni, seorang alim ni yang tengah duduk tidur ni. Nampak macam tidur, tapi tidur tu hembusan nafas faqih ni boleh membakar badan saya, kata syaitan. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu kena biasa orang yang abid dengan ahli ilmu yang faqih. Ini syaitan lebih takut dengan orang yang alim. Kenapa? Kerana orang yang alim, dia ni akan fikir masalah umat. Dia fikir macam mana nak selesaikan masalah umat, masalah fiqh, masalah ibadah, masalah keruntuhan akhlak. Ini orang yang sentiasa fikir. Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, satu hari pergi ke rumah Al-Imam Ahmad, anak murid dia. Anak murid dia Al-Imam Ahmad. Anak kepada Al-Imam Ahmad ni duk intai je Al-Imam Syafi'i. Tengok dekat bilik dia. Kata, "Aish, imam macam mana tidur je sepanjang malam?" Dia tengok bilik ayah dia tengah beribadah, tengah tahajud, tengah solat sunat dan sebagainya, beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Pagi tu tanya ayah dia, kata, "Wahai ayahku, apa yang hebat dengan Al-Imam Syafi'i ni? Sepanjang malam saya tengok tak beribadah kepada Allah pun, tak bangun malam, duk baring tidur je atas katil dia. Tu, balti yang ada bekas air tu tak sentuh langsung. Langsung tak sentuh bekas balti tu. Tiba-tiba bangun sebelum subuh sembahyang 2 rakaat, kemudian terus sembahyang subuh. Ulama apa ni? Ulama ke agama?" Subuh pun tak ambil wuduk. Macam mana dah tidur sepanjang malam? Ayah cuba tanyalah dekat Imam Syafi'i tu, betul ke dia ni ulama? Tak. Al-Imam Ahmad kata, ini tok guru ayah ni takkan dia buat benda-benda yang bersalahan dengan syarak. Ayah tanyalah, saya nak tahu juga jawapan. Akhirnya Imam Ahmad tanya Al-Imam Syafi'i. Kata, "Wahai Tuan Guru, semalam anak saya perasan Tuan Guru tak bangun bertahajud pun semalam. Lepas tu Tuan Guru bangun subuh-subuh tu, sembahyang 2 rakaat tu, sembahyang subuh. Tuan Guru tak ambil air sembahyang pun. Macam mana Tuan Guru ni?" Kata Imam Syafi'i, sebenarnya saya tak tidur pun sepanjang malam tu. Tak tidur pun. Saya baring dekat katil tu, saya tengah duk fikir satu hadis yang saya mengajar pagi tadi. Duk fikir hadis ni daripada malam sampai subuh. Saya tak tidur pun. Dan bila saya fikir tentang hadis tersebut, saya berjaya mengeluarkan 70 masalah fiqh. Hebat tuan-tuan. Lepas tu, saya terus main sebab apa? Sebab saya tak tidur. Jadi wuduk saya tu masih tak batal. Tak perlulah saya ambil wuduk. Jadi Al-Imam Ahmad pergi cerita pula pada anak dia. Anak dia kata, "Masya Allah, ini betul-betul ulama yang hebat."
Ini ulama fikih. Bukan mesti dia kata apa? Dia kata kepada Imam Ahmad, saya tahu kamu beribadah kepada Allah, tapi sepanjang saya duk fikir ni, saya fikir untuk nak menyelesaikan masalah umat. Kamu beribadah kepada Allah tu untuk diri kamu. Saya ni tengah fikir ni untuk umat. Ini beza saya dengan kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak ada masalah nak ibadah kepada Allah, tapi mestilah kita fikirkan juga macam mana nak islah masyarakat, macam mana nak betulkan masyarakat, macam mana nak bina keluarga yang baik, kan? Macam mana nak terapkan sistem pendidikan yang benar-benar mengikut manhaj Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan jadi macam cerita orang yang ambil tadi, konon-konon ibadah kepada Allah tapi rupanya tak tahu, kan? Jahil, tak boleh nak buat dengan binatang. Rupanya bila dah tahu, menangis dia, menyesal. Rupanya disebabkan kejahilan dia, dia melakukan satu perkara yang keji, yang terkutuk. Ini tengok bahayanya. Orang yang tidak ada ilmu tapi nak beribadah kepada Allah. Baik, saya kira sekadar itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian saya ini memberikan faedah dan manfaat kepada tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam ini, kalaupun tidak banyak, sedikit yang kita dapat boleh dikongsikanlah kepada ahli keluarga kita, ya. Ada masa, bukanlah setiap masa kita nak ke masjid saja, ya. Bukanlah setiap masa nak ke majlis ta'lim saja. Adalah satu masa, ya, dalam seminggu tu mungkin sehari dua hari kita duduk sembahyang berjamaah di rumah kita, kan? Kita buatlah halaqah, kita buatlah usrah bersama dengan keluarga kita. Lepas solat berjamaah, lepas zikir, ya, panggil anak-anak kita, panggil isteri kita. Hari ni ayah nak sampaikan sikit apa yang ayah dapat daripada majlis-majlis ilmu yang telah ayah hadir, yang telah ayah dengar, yang ayah buat catatan sikit, cerita-cerita. Dan kemudian lepas cerita tu minta juga anak-anak kita huraikan, ya, kongsikan pandangan dia. Ini kita nak wujudkan satu keluarga sakinah, baitul muslim yang baik. Kita datang masjid bukan untuk kita saja, macam mana Imam Syafi'i sepanjang malam tak tidur nak fikir masalah umat. Macam itulah kita balik daripada masjid, sampaikan ilmu kepada ahli keluarga kita, kan? Tak payah nak tengok masyarakat, tak payah nak tengok nak islah negara dan sebagainya. Betulkan keluarga dulu, ya. Keluarga yang baik akan membina negara yang baik. Itu je sifir, tuan-tuan. Keluarga baik, insya-Allah masyarakat baik. Masyarakat baik, negara pun terus jadi makmur. Ini kita ni nak fikir masalah negara sangat, tak? Masalah politik dan sebagainya. Akhirnya tak selesai-selesai, anak kita tunggang langgang kat rumah. Anak kita jadi mak rempit. Anak kita, ya, jadi orang yang menagih kadah dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita belajar, ya, kerana kita hadir majlis ilmu, manfaat untuk diri kita saja. Tapi manfaatnya kita tak berkongsi kepada ahli keluarga kita. Jadi itu sekadar muhasabah. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, sekiranya saya kurang beradab dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah sunnatul asr.